Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafa'kan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala pada malam ni dapat kita bertemu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, malam ni kita sambung lagi pengajian kitab Matan Safinatun Najah. Jadi malam ni kita masuk kepada bab ataupun fasal yang seterusnya, iaitu yang berkaitan dengan zakat. Zakat ini salah satu daripada rukun Islam dan dia maklum fid din bid darurah, suatu perkara yang diketahui daripada agama secara darurah, iaitu secara mudah. Maksudnya semua orang tahu, sama ada orang alim maupun orang jahil, mereka tahu tentang kewajipan zakat ini. Jadi barang siapa mengingkari kewajipan zakat ini, maka dihukumkan sebagai kafir. Dihukumkan sebagai kafir. Maksudnya dia kata tidak ada zakat dalam Islam. Kalau dia kata macam itulah, dalam Islam ni tidak ada zakat, ataupun zakat itu ada, tetapi wajib dibayar di zaman Nabi SAW saja. Di zaman selepas Nabi wafat tidak wajib lagi dibayar. Jadi benda-benda ini menyebabkan seorang itu boleh keluar murtad, keluar daripada agama Islam, wal iyazubillah. Jadi dia maklum fid din bid darurah. Sebagaimana yang kita pernah belajar pada awal kuliah kitab Safinatun Najah dahulu, perkara di dalam Islam ni ada dua. Hukum hakam dalam Islam ni ada dua. Yang pertama, maklum fid din bid darurah. Maksudnya diketahui daripada agama dengan darurah. Makna darurah ni maknanya semua orang tahu. Orang jahil pun tahu, orang alim pun tahu. Contoh macam semayang, puasa, zakat, haji. Maka perkara yang macam ni kalau diingkarkan, maka boleh membawa kepada seseorang itu menjadi murtad, wal iyazabillah. Perkara yang kedua dia panggil maklum fid din min ghairi darurah. Maksudnya diketahui daripada agama tetapi bukan semua orang tahu. Maksudnya kalau nak tahu perkara itu, maksudnya kena belajar detail dan sebagainya. Contoh dalam bab faraid dan sebagainya. Jadi bagi mereka yang mengingkari perkara ini, tidaklah menjadi kafir terus, tetapi dimaklumkan supaya belajar dan sebagainya seterusnya. Lepas pada itu dia ingkar juga, barulah jadi murtad, waliyadzubillah. Baik, itulah. Jadi ada dua perbezaan, mengingkari dan juga tak buat. Dia ada dua beza. Orang yang mengingkari kewajipan zakat, maksudnya dia tak percaya zakat tu wajib. Sama ada dia buat atau tak buat tu nombor dua. Tak buat zakat itu, kalau percaya benda itu wajib, itu dia panggil fasik. Tu kena faham. Mana-mana perkara yang diketahui daripada agama secara darurah, kalau kita tak buat, itu jadi fasik. Kalau kita ingkar, itu jadi kafir. Jadi murtad. Ingkar makna kita tak terima benda tu. Okay? Itu maksud ingkar. Buat tu bab lain, ingkar bab lain. Jadi ada dua bab. Baik, seterusnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bibarakatihi fid darain amin. Al-amwalu allati talzamu fiha az-zakatu sittatu anwa'in. Harta-harta yang wajib padanya zakat ada 6 jenis.
Jadi dalam kitab Safinatun Najah ni ringkas saja, cuma saya akan hurailah sikit. Bukanlah detail sangat, cuma sikit-sikit saya hurai supaya kita dapat maklumat asas tentang perkara-perkara itu. Yang pertama, harta yang pertama iaitu an-ni'am, iaitu harta binatang ternakan. Binatang ternakan ni wajib dibayar zakat pada binatang ternakan. Jadi kalau kita ternak binatang ternakan, maka wajib dibayar zakat kerana ain, kerana binatang tu tadi. Kalau kita berniaga binatang ternakan, itu zakat perniagaan pula. Tapi bukan bermakna kita kena bayar 2 kali. Contoh kita bela lembu. Jadi bela lembu saja tak buat berniaga, itu kena zakat. Pasal apa? Pasal lembu itu termasuk di dalam ni'am, termasuk di dalam binatang ternakan. Tetapi bukan semata-mata kita ada lembu, wajib kita bayar zakat. Tak, dia ada nisab dia. Kalau kambing, permulaan nisabnya 40 ekor. Kalau lembu, permulaan nisabnya 30 ekor. Sama dengan kerbau. Kambing biri-biri 40, kerbau lembu 30. Kemudian kalau unta 5 ekor. Kemudian dia naik, ada jadual dia. Tuan-tuan boleh tengoklah, download kat internet pun boleh. Dia permulaan nisabnya 40 ekor untuk kambing, 30 ekor untuk lembu, dan juga 5 ekor untuk unta. Bila naik ke banyak lagi, barulah kena zakat. Kalau bawah pada tu tak sampai nisab, tak kena. Jangan tuan-tuan belajar malam ni, bertelefon kat kampung ayah, lembu tu dah bayar ke zakat? Kan? Allah, lembu ayah ada 10 ekor je. Dia kata lembu 10 ekor ke 5 ekor kena bayar belaka. Jadi itu silap lah. Dia ada nisab. Kemudian di samping itu dia ada syarat yang lain, antaranya lah, bukan saya nak sebut semua, antaranya ialah syaratnya binatang tadi tidak diberi makan sebahagian besar daripada tahun. Maksudnya dia dilepaskan di padang, pada malam dibawa masuk ke kandang, lepas ke padang kita sendirilah, tanah kita, kan? Dilepaskan fi kalaim mubah, pada tanah luas, bukan milik sesiapa. Lepas tu petang bawa balik, lepas petang bawa balik. Macam tu. Baru kena zakat. Kalau kita bagi makan, kita beli dedak, kita beli umpan dan sebagainya makan, maka yang ni tak kena zakat. Malangkan kalau kita bagi makan tu 1 hari 2 hari je. Jadi sebahagian besar daripada tahun tu kita bagi makan kepada lembu tadi, kambing tadi, maka tak kena zakat. Okey? Dari sudut zakat binatang ternakan. Tetapi kalau binatang tadi walaupun diberi makan sekalipun, tetapi kita sediakan, beli binatang tadi, kita sediakan untuk dijual, dia jadi binatang ternakan yang untuk dijual, maka dia kena zakat perniagaan pula. Jadi dia dua. Ni zakat pada fizikal, pada ain, benda binatang tadi. Kemudian dia ada zakat pada zakat perniagaan. Kalau dua-dua kena, okey, katalah kambing tadi dah cukup 40 ekor. Kemudian buat berniaga pula 40 ekor. Buat berniaga, dua-dua. Zakat perniagaan pun kena, zakat ain pun kena. Maka nak dahulukan yang mana? Bayar zakat ain. Zakat fizikal kambing tadi, mana dikira berdasarkan 40 berapa ekor, kan? 100 berapa ekor. Dia punya jarak tu 40, lepas tu 100. Jadi itu dia punya, tengoklah dalam jadual kiraan tu, tuan-tuan hafal je benda tu, dia kiraan tu datang daripada Nabi SAW. Tak boleh kita kias-kias dah. Itu kiraan tu memang datang daripada Nabi SAW. Okey, itu ni'am. Jadi 5 binatang saja. Unta, lembu, kerbau, kambing, biri-biri. Selain pada tu tak kena. Ayam tak kena. Okey, itik tak kena. Serati tak kena. Tak kena semua. Selain daripada itu semua tidak kena, melainkan 5 jenis binatang ni saja pada fizikal binatang tadi. Baik, selesai. Yang kedua, syarat yang kedua, harta yang kedua yang dikenakan zakat, iaitu an-naqdan, iaitu emas dan perak. Emas dan perak ni pun sama, dikenakan zakat kepada emas dan perak. Tetapi syarat utama dia mestilah cukup haul, iaitu setahun. Kemudian juga syarat yang kedua, yang utamanya ialah mestilah benda itu cukup nisab, di samping syarat-syarat yang lain lagi.
Cuma sepitah lalu saja sebut kerana matan ni matan ringkas. Jadi saya huraikan apa-apa penting saja. Cuma kalau tuan-tuan ada soalan nak tanya, tuan-tuan boleh tanya di komen lah. Maka antara syaratnya ialah kena setahun. Maknanya duit yang kita simpan tadi, kita simpan dah selama setahun. Kemudian duit tadi, duit pun boleh dikiaskan dengan emas perak lah. Suasana sekarang ni, emas perak duit, kita dah simpan selama 1 tahun. Dan yang kedua, simpanan kita tadi, emas perak kita dan duit tadi, melebihi nisab. Melebihi nisab. Melebihi nisab. Kalau kita simpan emas, nisab emas ialah 200 miskal, 20 miskal. Kalau nisab perak, dia tu 200 dirham. Itu dia punya nisab. Perak 200 dirham, emas 200 miskal. Berapa timbangan kita sekarang? 220 miskal. Kalau emas, dia punya beratnya lebih kurang 20 miskal bersamaan dengan dia 1 miskal sama dengan 1 dinar. 1 dinar tu 4.25 gram. Jadi 4.25 gram darab dengan 20 miskal. 1 miskal sama dengan 1 dinar. 1 dinar tu bersamaan dengan 4.25 gram. 4.25 gram tu 1 dinar. Okey? Jadi maknanya kalau 4.25 darab dengan 20, berapa keluar tuan-tuan semua? 4.25 darab 20. Berapa saya tulis 85 gram. Betul ke? Itu catatan saya lah. Ya ke tak tahulah. Jadi maknanya 20 darab 4.25 samaan dengan 85 gram. Okey? Jadi 85 gram kalau ditimbangkan jongkong emas tadi, emas keping ke apa, ditimbangkan dapat 85 gram, maka perlu dikeluarkan zakat. Maka perlu dikeluarkan zakat. Betul nanti? Betul 85 gram. Okey. Jadi mana kena keluar zakat lah. Zakat. Berapa zakat tadi? 2.5%. 2.5%. Jadi sama ada diambil daripada timbangan tadi, potong, kan, 2.5% ataupun 1/40, rubuk usyur. 2.5% daripada 85 gram berapa? Tuan-tuan semua? 2.5%. Ataupun 85 bagi 40. Malam ni belajar matematik sikit. 85 bagi 40. Maknanya 2. Betul? 2.125 gram. Itulah lebih kurang. Daripada 85 gram, kita gunting sikit emas tadi, ambil dan bagi zakat kepada fakir dan miskin. Ataupun tak nak buat macam tu, nilaikan dengan harga semasa dan bayar wang ringgit pun boleh. Tak ada masalah. Maknanya 85 gram tadi, berapa nilai semasa? Maka daripada nilai semasa tadi, dibahagikan dengan 2.5%, maka dibayarlah zakat. Dibagi dengan 2.5%, dibayar zakat. Okay, bagi 40 pun boleh. Itu dia punya. Kena, malam ni matematik sikit lah. Sikit je, tak banyak pun. Itu kalau emas. Baik. Kalau kita ada simpan perak. Kalau kita ada simpan perak. Perak pun sama. Perak dia ada nisab dia 200 dirham. 200 dirham berapa dengan timbangan sekarang? 200 dirham lebih kurang dia 200 dirham lebih kurang 595 gram. 595 gram. Itu lebih kurang 595 gram. Jadi kita ada perak yang timbangannya 595 gram, kenalah keluar zakat. Kalau kita tak sampai had nisab tadi, maka tak kena keluar. Itu dia punya, mudah-mudahlah dia ada syarat lain lagi, milik sempurna dan sebagainya. Dan kita simpan benda itu 1 tahun. Okey, itu perak dan juga emas. Baik, ini perak dan emas khalis, bersih.
Kalau benda itu campur, contoh perhiasan, kan? Zakat barang kemas. Barang kemas kena keluar zakat ke? Keluar zakat. Tak wajib keluar zakat. Dengan 4 syarat. 4 syarat. Ini kena ingat, perempuan yang simpan barang kemas tidak wajib keluar zakat dengan 4 syarat. Kalau tak cukup 4 syarat ini, wajib keluar zakat. Boleh kan? Tuan-tuan semua kena ingat. Kita ada barang kemas di rumah, kita tak keluar zakat. Kita kata ni barang perhiasan ni tak wajib keluar zakat. Ya, betul. Tapi kena cukup 4 syarat baru tak wajib keluar zakat. Kalau tak ada 4 syarat ni, kena keluar zakat juga. Barang perhiasan, barang kemas, emas ataupun perak. Okey, dengan syarat cukup nisab tadilah. Okey, tetapi kalau barang perhiasan, walaupun cukup nisab, tidak wajib dikeluarkan zakat apabila ada 4 syarat ni. Apa syarat 4 ni? Yang pertama, barang perhiasan tu tadi mubah, harus. Maksudnya benda itu benda harus dipakai. Kalaulah barang kemas tadi, gelang kemas, bangle. Tetapi bangle ini siapa punya? Dipakai oleh suami, orang lelaki. Barang kemas lelaki, emas orang lelaki tak dipakai. Jadi benda ini benda haram, tetap kena bayar zakat juga. Sebab apa? Sebab bukan perhiasan yang harus. Yang harus pakai emas adalah perempuan. Tetapi lelaki dia simpan bangle. Dia simpan bangle, rantai gelang ke, rantai leher ke, cincin ke apa semua. Kemudian benda yang dia simpan tadi mencukupi nisab. Iaitu berapa tadi? 85 gram lebih. Yang bersih lah, tak campur dengan batu permata apa semua. Mana emas saja 85 gram ke atas. Maka kena zakat walaupun dia barang perhiasan. Barang kemas. Syarat yang kedua, dia tidak niat untuk simpan. Masa dia beli tadi, dia tidak niat untuk simpan. Kalau masa dia beli, kalau masa dia beli, dia niat untuk simpan, kan? Maka kena zakat. Contohlah, dia beli barang kemas, tapi niatnya bukan nak pakai, dia niat nak simpan. Dia kata, yalah, simpanlah. Kalau ada masalah, kalau ada terdesak, kalau ada masa dia beli tu memang dia niat macam tu dah. Kalau ada sukar, keuangan dan sebagainya, boleh jual, boleh gadai. Maka yang macam ni kena zakat. Sebab masa dia beli tu bukan dia nak buat pakaian. Jadi kalau dia beli nak buat pakaian, dia macam seolah-olah barang kemas tu jadi macam baju kita ni. Kita beli, kita nak buat pakai. Masa kita beli tu memang kita nak buat pakai. Jadi dia tidak ada beza antara emas dengan baju. Kerana baju pun kita beli nak pakai, barang kemas tadi pun beli nak pakai. Jadi dia ibarat macam baju. Baju tak kena zakat, barang kemas tadi pun tak kena zakat. Pasal niat kita nak pakai. Tetapi apabila kita beli dengan niat tadi untuk simpan, maka kena zakat. Untuk simpan, niat untuk simpan, kena zakat. Yang syarat yang ketiga, dia tidak melampaui batas. Kalau beli barang kemas tadi melampaui batas, so banyak lebih pada adat kebiasaan orang yang ada di zaman tu, kan, berpuluh-puluh tong barang kemas, banyak, kan, melebihi daripada adat kebiasaan orang di zaman tu, dia panggil melampaui batas, maka kena juga zakat. Melampaui batas dalam lembaga zakat Selangor berapa saya tak ingat, 500 gram rasanya. Tengok balik dalam lembaga zakat Selangor. Berapa? Tuan-tuan yang tengah-tengah online ni cuba tengok kat lembaga zakat Selangor. Berapa dia punya had adat kebiasaan. Kalau melebihi adat pun kena bayar juga zakat. Bayar zakat. Okey. Dan syarat keempat, dia mengetahui barang kemas tu tadi. Kalau dia tak tahu, kena zakat juga. Contoh dia tak tahu dia ada barang kemas, itu kena zakat harta tahun lepas. 800 gram. Ya. Melebihi 800 gram. Abang kira itu 800 gram. Maknanya melebihi daripada had kebiasaan
800 gram, maka kena zakat. Itu had israf yang ditentukan oleh lembaga zakat Selangor. Jadi setakat tu je lah. Jadi 85 gram, tetapi barang tu barang kemas dan bukan benda tu benda harus dipakai, mana barang emas untuk perempuan, dan juga benda itu bukan niat untuk simpan dan tidak melampaui batas, tak sampai 800 gram, maka tak kena zakat. Dan dia tahu benda tu ada kat dia. Kalau dia tak tahu, kena zakat. Macam mana kes tak tahu? Contoh dia tak tahu mak dia meninggal, ada barang kemas. Kemudian barang kemas tu jadi hak dia lah, pasal dia anak, jadi pusaka dia. Kan? Jadi pusaka dia. Tapi dia tak tahu. Lepas pada 6 tahun baru dia tahu. Maka 6 tahun barang kemas tu memang milik dia sejak daripada mak dia meninggal. Lepas pada 6 tahun baru dia tahu. Maka 6 tahun yang lepas tadi dia kena qada bayar zakat. 6 tahun. Bayar. Lepas pada dia tahu tu baru tak kena bayar zakat. Jadi 4 syarat. 4 syarat ni yang jadi tak wajib bayar zakat barang kemas. Kalau tak wajib. Ini kena tahu betul-betul ni. Hak-hak yang benda tak berkaitan dengan kita ni saya sentuh sepintas lalu je. Banyak berkaitan dengan masyarakat ni saya sebut detail sikit. Okey, itu barang kemas. Baik. Seterusnya RM1. RM1 maka ikut nisab semasa. Maka ditentukan 85 gram tadi, darablah dengan 1 gram emas berapa semasa. Maka senang kita sekarang buka dengan lembaga zakat Selangor atau PPZ lah, pusat zakat kan. Tengok berapa nilai nisab sekarang. Saya ingat 16,000 kot. Itu. Jadi dia tolong kira kat kita dah. Kita tak payah kira lah. 16,000. Jadi kalau tak sampai duit kita dalam simpanan kita 16,000, maka tak kena zakat. Atau sampai 16,000, tetapi tak cukup setahun 16,000 tu. 6 bulan je, lepas tu kita pun guna buat beli benda, beli rumah, beli barang. Maka tak kena lah zakat duit tadi. Kenapa? Kerana tak nisab dalam tempoh 1 tahun. Dalam tempoh 1 tahun. Dia mesti setahun. Ada setahun. Okey, habis, selesai. Kemudian yang ketiga, benda yang wajib zakat yang ketiga, wal muasyarat. Muasyarat ni maksudnya zakat tanaman. Tanaman ni terbahagi kepada dua, iaitu buah-buahan dan juga bijirin. Maka buah-buah ni yang wajib zakat 2 buah saja, iaitu buah kurma dan juga buah anggur kismis. Kerana 2 buah ini saja yang sifatnya boleh tahan lama dan boleh kekal lama. Kismis daripada anggur jadi kismis, tahan lama. Daripada rutab, kurma basah, menjadi kurma tamar, kering dan tahan lama. Tapi buah-buah lain tak ada sifat macam ni. Maka buah yang lain tak kena zakat. Durian ke, harum manis ke, kan orang pilih harum manis, durian musang king ke, musang queen ke, tak kisah. Dia tak kena zakat semua, melainkan bila diniagakan. Diniagakan dia kena zakat harta perniagaan lah. Tapi untuk fizikal buah tadi dia tak kena zakat. Okey? Dan juga beras. Beras pula. Dan juga bijirin. Bijirin ni maksudnya benda-benda yang menjadi makanan ruji, kut. Kut ni macam makanan ruji. Kalau kita di Malaysia, makanan ruji kita ialah beras. Maka beras pun kena zakat. Kalau tempat lain Bali, ada tempat lain jagung, kan? Jagung yang dikeringkan tu, itu makanannya. Tengoklah berdasarkan kepada tempat negara masing-masing, kan? Jadi semua makanan tu tadi, yang makanan ruji tadi, kalau ditanam kena zakat. Kalau ditanam kena zakat. Boleh jelas tuan-tuan semua. Itu zakat tanaman. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu jelas berapa nisab zakat padi dan sebagainya, yang tanam padi, maka tuan-tuan buka kepada lembaga zakat lah, laman web dia tentulah berapa kilo, kan, 1,200 ke berapa tan, kan. Jadi dia ada semua dalam lembaga zakat tu. Kalau dalam ni dia lain kiraan lama, ausuk dan sebagainya. Senang tuan-tuan tekan je lembaga zakat Selangor, kira zakat padi berapa di Selangor. Dia beza-beza ikut negeri. Dia kadang-kadang
dia punya kiraan tu lain. Sikit lah, lain beza sikit je, tak banyak pun. Kalau Kedah lain padi berapa kan, berapa tan. Kalau ke Selangor lain. Boleh tengok, alhamdulillah teknologi canggih sekarang. Tengok zakat, boleh belajar kuliah pun melalui online. Okey, habis, selesai. Jadi zakat tanaman padi ni dia tidak dikira mengikutkan tahun. Tuai saja, cukup nisab, kan, keluarlah zakat. Tak ada kena pakai setahun, haul. Yang seterusnya, zakat yang seterusnya, yang keempat, amwalut tijarah, harta perniagaan. Zakat harta perniagaan, maka wajib dibayar zakat harta perniagaan. Itu zakat yang keempat, iaitu zakat harta perniagaan. Jadi apabila kita berniaga, maka kita kena keluarkan zakat. Jadi antaranya ialah syarat zakat perniagaan tadi, harta yang kita beli tadi, barang perniagaan kita beli. Katalah kita berniaga kedai runcit. Jadi barang yang kita beli tadi ialah kita beli, ataupun kita buat jenis ada muawadah, dia panggil pertukaran. Mudah kita ambil, kata contoh kita belilah. Kita beli barang tadi, contohnya barang-barang runcit, dan kita letak kat kedai kita. Itu baru jadi harta perniagaan. Kalau barang tadi kita tak beli, contohnya kita dapat pusaka, itu tak jadi harta perniagaan. Mesti syarat barang tu kita beli. Dan masa kita beli tadi, kita niat untuk buat perniagaan. Kita beli katalah 1 tan, 2 tan, 3 tan, kita beli Milo. Tin Milo ke apa semua, kita pun simpan kat gudang. Kita nak buat perniagaan Milo. Amir dia suka minum Milo. Saudara kita Amir Akashani dia suka minum Milo. Jadi dia beli, simpan dalam gudang, buat packaging Milo. Okay. Barang Milo tu tadi, maka dia kira sebagai harta zakat. Maka bila cukup haul, cukup tahun, 1 tahun daripada tarikh mula berniaga, dia kena ambil dan kira 4 benda. Pertama, tuan-tuan catat ya, berniaga ni pertama, barang yang dalam kedai. Okey, barang yang dalam kedai. Yang kedua, barang yang dalam gudang. Yang ketiga, duit wang ringgit kita yang dalam simpanan kita, dalam bank ke apa. Kemudian, yang keempat, harta yang orang pinjam daripada kita. Maksudnya, orang ambil barang tak bayar lagi. Itu pun termasuk di dalam duit kita. Walaupun tak bayarkan lagi, tapi duit kita. Tapi duduk dengan orang. Orang beli berhutang. Itu pun kena kira sekali. Jadi kira 4. Katalah kita kira, contoh saya buat contoh ya. Katalah kita kira barang yang dalam kedai tadi, barang yang dalam kedai runcit tadi adalah 30,000. Kemudian barang yang dalam gudang nilainya 20,000. Nilai dengan harga jual, bukan kita beli. Harga kita nak jual. Kan? Kita kira semua ada 20,000 stok. Kemudian harta ada kat tangan kita, duit yang ada kat tangan kita ada 10,000 lah katakanlah. Ada semua dalam bank apa semua, campur semua 10,000. Kemudian hutang orang dengan kita ada 10,000. Maka kita pun darab cari semua, campur-campur semua tu. Itulah semua ada. Maka keluarlah semua tadi 30, 20, 10, 10. Berapa jadi? 70,000. 70,000 tadi didarab dengan 25%. 70,000 tadi darab dengan 25% ataupun bagi dengan 40. Berapa keluar zakat dia? Sebenarnya 70,000 bahagi 40 bersamaan dengan 1,750. 1,750. Itulah harga duit. Cari 1,750, keluarkan zakat. Perniagaan setiap tahun, hukumnya wajib. Macam tu orang berniaga. Jangan tak bayar zakat perniagaan, tak berkat perniagaan kita. Masya Allah. Itu dia punya cara kira. 4 benda ya. Benda yang pertama, barang yang dalam kedai. Yang kedua, barang yang dalam gudang. Yang ketiga, duit simpanan kita. Duit semua yang ada. Yang keempat, hutang orang dengan kita. Kira 4 ni, bagi dengan 40, keluar jumlah zakat tadi. Itulah yang dikeluarkan zakatnya. Jangan kita kata Allah banyaknya, Masya Allah, banyaknya. Kan? Tak apalah, banyak Allah Ta'ala akan ganti. Kalau gerai makan pun sama. Gerai makan,
Cukup setahun berniaga, kira barang yang disediakan untuk jual. Kira. Tak banyaklah gerai makan kan? Kalau gerai makan ni barang dalam stok dalam kedai tak banyak. Okey. Kemudian yang kedua, barang kalau dalam stok ada bawang ke apa, kira. Untuk dimasak apa semua kan? Kira. Kemudian duit yang di tangan. Kemudian yang hutang orang. Sama. Kalau jenis tak ada barang dalam kedai, tolaklah barang dalam kedai. Tak ada barang dalam gudang. Dua tak ada. Ada dua je. Iaitu hutang orang dengan kita dan juga apa benda? Duit yang di tangan je. Jenis duit je. Pusing duit je kan. Barang tak ada banyak sangat. Kira dua saja. Kira dua saja. Okey? Itu. Itu je lah. Kalau tak cukup 4, 3 je ada. 3 je lah kira. Kalau tak cukup semua, ada 2 je. 2 je. Contoh orang buat sewa rumah. Sewa rumah. Rumah tadi dia bukan nak jual, sewa rumah je. Kan? Rumah tu tak kena zakat. Pasal apa? Bukan dia nak jual rumah. Dia jual manfaat rumah. Itu sewa rumah tadi. Maka barang tak dikira lah. Rumah tu tak termasuk, tak nilai lah. Jadi nombor 1 tak ada. Nombor 2 tak ada. Tapi duit ada lah, duit sewa rumah tu. Kan? Duit sewa rumah tak ada. Cukup 1 tahun, keluarkan zakat. Okey? InsyaAllah. Nanti soalan tulis dulu lah. Nanti saya jawab dulu nanti ya. InsyaAllah. Seterusnya, perkara yang seterusnya, yang ke berapa dia kata? Wajibuha, yang wajib pada zakat perniagaan, rubu'u usyrin, 1/4, 1/10. Rubu' 1/4, usyur 1/10. Jadi kaedah dalam bahasa Arab, kalau dia buat dua nombor gitu, 1/4, 1/10, darab je. 1/10, iaitu 1/40. Qimati urudit tijarah, 1/40 daripada harga nilaian barang-barang perniagaan tadi. Jadi itulah semuanya dikira 4 benda tadi. Yang seterusnya perkara yang kena keluar zakat iaitu rikas. Rikas ni mudahnya ialah apa benda? Dafinul jahiliyah, iaitu satu benda di zaman jahiliyah yang ditanam orang dalam tanah, kan? Orang mudah bahasanya harta karun lah. Harta karun. Kita jumpa katalah mangkuk emas, pinggan emas apa semua ni, kita bawa keluar. Tengok barang ni bernilai. Maka kita nilai lebih pada 85 gram. Gram kan? Lebih pada 85 gram kena bayar zakat terus. Itu dia panggil rikas. Itu cerita. Dan lebih pada tu jadi milik kita. Itu hukum fiqh lah. Tapi kalau undang-undang di Malaysia ni, saya ingat tak macam tu. Apa saja galian yang kita jumpa, rasanya jadi milik kerajaan. Kan? Apa yang kita jumpa dalam tanah kita sekalipun. Tetapi dalam fiqh, apa kita jumpa dalam tanah kita, milik kita. Sampai ke 7 lapis bumi, itu milik kita semua. Jadi kita cari, gali, jumpa tempayan emas. Banyak, lebih daripada 85 gram. Maka kena bayar zakat. Tetapi, zakat tu tidak ada haul, tidak kena tunggu terus setahun, terus bayar zakat 1/40. Itu nama dia rikas. Mudah bahasanya harta karun. Dengan syarat benda itu benda yang zaman jahiliah. Kalau benda itu tempayan tu ada tulisan Islam, contohnya ada tanda-tanda Islam kan, dia tulis Al-Malik Al-Muzaffar, dia tulis. Itu maknanya harta Islam, bukan harta jahiliah. Maka dia tak boleh kira rikas. Itu dia kira luqatah. Barang yang kita jumpa. Kena isytihar dulu setahun. Lepas pada setahun baru boleh jadi milik kita. Baik. Yang seterusnya, zakat yang seterusnya, al-ma'din. Ma'din tu iaitu barang galian. Kita gali dalam tanah. Kan? Jumpa melombong-lombong. Jumpa apa? Jumpa emas ataupun perak. Lombong emas dan lombong perak. Jadi bila kita melombong, zakat. Zakatnya ialah sama dengan zakat emas tadi, iaitu 2.5% ataupun 1/40. Tetapi mana ini fiqh lah. Tapi undang-undang saya rasa tanah tu, galian dan tanah milik kerajaan. Tapi mana galian dalam tanah kita, itu tanah kita, milik kita.
Cuma kita kena keluarkan zakat, iaitu 2.5%. Itu dia panggil ma'din. Yang seterusnya, zakat yang seterusnya, zakat apa? Habis aku? Habis 6. Habis 6 jenis yang wajib dikeluarkan zakat. Kemudian, dalam kitab ni tidak disebutkan tentang zakat fitrah. Saya nak sebut sikit tentang zakat fitrah kerana penting bagi kita memahami zakat fitrah. Kadang-kadang bila kita tak faham zakat fitrah ini, jadi dia jadi masalah. Okey, jadi masalah. Kadang-kadang zakat fitrah yang kita bayar tu jadi tak sah. Kita dah bayar zakat fitrah tapi tak sah. Pertama sekali kita nak masuk bulan Ramadan ni. Baik. Zakat fitrah ini wajib dengan beberapa syarat. Beberapa syarat. Syarat yang pertama, hendaklah orang yang mengeluarkan zakat fitrah itu, orang yang dikeluarkan daripadanya zakat fitrah itu ialah orang Islam. Tidak wajib zakat fitrah ke atas orang kafir asli. Jadi yang pertama orang Islam. Orang Islam. Tak wajib zakat fitrah kepada orang yang kafir asli. Itu kita faham dah. Itu tak ada masalah. Yang kedua, syarat yang kedua wajib bayar zakat fitrah, idraku juz'in minal waqt qabla ghurubi akhir yaumin min Ramadan wa awwali juz'in min awwali lailati Syawal. Dia kena dapat dua bahagian. Maksudnya dia sempat akhir bulan Ramadan, awal malam Syawal tu. Dua-dua dapat. Maknanya budak ini, kata baby, dia lahir sebelum maghrib hari akhir Ramadan, maka dia kena bayar zakat fitrah. Dibayar zakat fitrah kepada baby ni. Kenapa? Baby ni sempat berada di akhir Ramadan dan dia hidup sampailah kepada malam Syawal. Jadi dia hidup sampai malam Syawal. Maka dia dapat dua bahagian, iaitu sebahagian bulan Ramadan dan sebahagian malam Syawal. Dia kena dapat dua-dua bahagian. Kalau dia tak dapat dua-dua bahagian ni, dia dapat satu je. Contoh, dia lahir pukul 4 petang akhir Ramadan, hari terakhir, besok nak raya. Pukul 5 petang dia meninggal. Dia dapat satu bahagian je, iaitu malam pertama Syawal dia tak dapat. Syawal, bahagian Syawal dia tak dapat. Dia dapatnya Ramadan saja. Ini tak wajib zakat fitrah. Ataupun dia dapat Syawal saja. Dia dilahirkan oleh mak dia. Dilahirkan oleh mak dia, iaitu pada malam raya. Orang dah lepas Isyak, orang takbir raya, dia pun lahir. Mak dia lahirkan dia. Maka tak wajib juga zakat fitrah kerana dia dapat satu bahagian Syawal. Begitu juga mati. Kalau mati hari akhir bulan Ramadan, kan? Dia mati. Dia tak sempat dapat dua bahagian. Dia tak sempat dapat akhir Ramadan dan juga awal Syawal. Dia dapatnya Ramadan saja, akhir Ramadan. Maka dia tidak wajib bayar zakat fitrah. Tak wajib zakat fitrah. Boleh minta baliklah hak bayar tu. Pergi bayar kat masjid dah kan? Tiba-tiba ayah dia mati. Kan? Hari terakhir Ramadan mati. Maka ayah dia tak wajib zakat fitrah. Tapi dah bayar dah RM7 tu. Pergi jumpa Tok Imam. Mam, minta balik. Ayah saya tak wajib bayar zakat fitrah. Pasal apa? Pasal ayah saya ni tak dapat dua bahagian. Akhir Syawal, akhir Ramadan dan awal Syawal. Kalau Tok Imam tu nak bagi. Tapi tuan-tuan sedekah lah, senang. Yang ketiga, syarat yang ketiga, orang yang bayar zakat tadi ialah orang yang senang. Apa makna senang ni? Iaitu orang yang lebih daripada duit dia ataupun harta ataupun makanan dia, melebihi daripada keperluan dia pada hari raya dan malam tu. Bukan malam raya ni tak. Contoh malam ni, besok raya, hari raya dan malam tu, malam selepas raya tu. Jadi, ada makanan yang lebih untuk tanggungan dia, tanggungan orang-orang yang wajib nafkah dia, dan juga lebih daripada tempat tinggal dia, dan khadam dia dan sebagainya lah, hak wajib ke atas diri dia tadi kan. Lebih daripada itu, maka dia wajib bayar zakat fitrah. Bukan kata dia mesti kaya. Tak. Jadi, mana lebih untuk berapa hari? Untuk hari raya dan malam selepas tu saja. Katakanlah dalam bank dia ni ada RM1,000. Kata RM1,000 saja. Maka untuk keperluan dia, anak isteri dia,
pakaian dia, tempat tinggal dia, orang gaji dia untuk hari raya dan juga malam selepas itu, perlunya, katalah banyak belanja besar sikit lah kot hari raya kan, perlulah RM400 untuk hari itu. Okey, RM400 untuk hari dan malam tu. Ada lagi berapa lagi baki? Ada RM600. Maka ada lebih lagi. Wajib dia bayar zakat fitrah. Jangan tuan-tuan kata, saya pun terima zakat. Ya, betul dia terima zakat. Tetapi dia wajib bayar zakat fitrah. Dia terima zakat, dia terimalah. Tapi dia kena bayar zakat fitrah. Ini satu benda keajaiban, tuan-tuan. Benda pelik sikit dalam hukum fiqh. Dia boleh menerima zakat. Kenapa? Kerana dia miskin tadi. Miskin dalam bab asnaf zakat. Tetapi dia tak miskin dalam bab zakat fitrah. Okey? Jangan kata, saya duit pun tak ada. Makan cukup-cukup je. Tak bayar berdosa. Baik, seterusnya. Kemudian, bila dah cukup 3 syarat tadi, kita juga wajib membayar zakat fitrah ke atas orang yang wajib kita tanggung nafkahnya. Maka untuk faham bab ini, kita kena faham bab nafkah. Kena buka kitab bab nafkah di belakang. Siapa yang wajib kita tanggung nafkah? Kita wajib tanggung nafkah dengan 3 sebab. Itu kena faham. Rasanya bab zakat aku habis malam ni. Kita wajib menanggung nafkah 3 sebab. Kerana 3 sebab. Pertama, kerana sebab perkahwinan isteri kita. Yang kedua, dengan sebab kerabat, kaum kerabat kita. Dan yang ketiga, dengan sebab milik kita, iaitu hamba abdi kita. Tapi hamba dah tak ada hari ni. InsyaAllah habis selesai yang tu. Maka tinggal 2. Dengan sebab apa? Dengan sebab isteri dan juga dengan sebab kaum kerabat. Isteri wajib dibayar zakat fitrah. Kita wajib bayar zakat fitrah isteri. Pasal apa? Pasal kita wajib tanggung nafkah dia. Sebab yang kedua, sebab qarabah, kaum kerabat. Siapakah yang dimaksudkan kaum kerabat dalam mazhab Syafi'i? Dalam mazhab Syafi'i yang dimaksudkan kaum kerabat ialah usul wa furu'. Usul maksudnya orang di atas. Siapa? Mak ayah, datuk nenek, moyang miuk dan ke atas. Furu' siapa? Orang di bawah. Anak, cucu, cicit dan ke bawah. Lalu yang selain daripada mereka ini tidak wajib dibayar zakat fitrah. Tidak wajib dinafkah. Tidak wajib dinafkah. Maka bila tak wajib dinafkah, tidak wajib membayar zakat fitrah. Termasuk dalam kategori ini, termasuk dalam kategori tidak wajib membayar zakat fitrah ini, tidak wajib nafkah ini, iaitu anak saudara. Walaupun orang menggembar-gemburkan, duk cerita kata, bapak saudara kena tanggung anak saudara, bapak saudara kena tanggung anak saudara. Kalau ayah dia mati, pak saudara tanggung. Tidak dalam mazhab Syafi'i, tidak. Mazhab lain mungkin. Mazhab Syafi'i tidak. Bapa saudara tidak menanggung nafkah anak saudara. Yang tanggung nafkahnya al-umudaini. Dalam kitab matan Nabi Syuja' dia panggil umudaini 2, iaitu usul yang ke atas, furu' yang ke bawah. Itu saja. Tiang lurus. Lurus. Di sebelah ni dak. Adik-beradik ni di sebelah. Kan, adik-beradik. Anak saudara pun di sebelah kat tepi. Dia panggil hawashi. Itu kena jelas. Jadi kita kadang-kadang memaksa. Kau ni anak saudara kau tak tanggung. Dosa. Mana dosanya? Melainkan kita mazhab Maliki. Okey? Itu tak. Kalau hukuman mahkamah saya tak pastilah. Ini fiqh. Cerita yang mazhab Syafi'i. Baik, usul dan furu'. Usul wajib kita tanggung. Siapa wajib kita tanggung? Bapa, mak kita. Bapa lah, mak tu ditanggung oleh bapa. Kalau bapa tak ada, mak pun kita tanggung. Baik. Mak bapa kita yang miskin. Kalau dia kaya, kita tak wajib tanggung. Tak wajib tanggung. Kena faham tu? Bukan tak payah tanggung. Tak. Tak wajib tanggung. Kita bagi duit itu bagus, pahala besar. Tetapi kalau kita tak bagi, itu tidak menjadi satu kewajipan. Dikira tidak berdosa. Itu hukum dia maksudnya. Bukan kata, tak bagi pun tak apa, Ustaz. Yalah, tak bagi itu tak apa dari segi dosa. Kan? Tapi kalau tak bagi, rugilah. Kita nak dapat pahala. Bagi dapat pahala. Pahala besar bagi kat mak ayah. Kan? Itu maksud dia. Kalau dia miskin, barulah kita wajib tanggung. Kita yang wajib tanggung tu, kita kaya juga. Kalau kita pun miskin juga, tak wajib. Kita kaya, wajib tanggung dia. Sebab apa? Sebab dia miskin. Maka pada waktu itu, kita wajib bayar zakat fitrah dia. Tapi kalau dia kaya, ayah kita ada duit, cukup dah. Kaya dah lah, cara dia tak dikaya. Boleh makan, minum apa semua dah. Kan? Bukan kaya, mesti kaya ada Ferrari dah.
Maksudnya dia dah ada cukup duit apa semua, maka dia bukan tanggungan kita. Maka kita bayar zakat fitrah untuknya tidak sah, melainkan dengan dapat keizinan daripadanya. Kadang-kadang setengah orang ni dia bayar dah zakat fitrah mak dia. Dia bayar dulu. Kan? Lepas tu habis dia balik raya dia bagi tahu, mak, orang dah bayar zakat fitrah mak tu. Kan? Tapi dia tak pernah cakap ke mak dia, mak, saya nak bayar zakat fitrah untuk mak. Dia tak cakap pun. Mak dia bukan orang miskin, tak wajib dia tanggung. Maka zakat fitrah itu tak jadi, kena bayar semula. Okey? Kalau tahu orang bagi tadi, minta balik duit tu tadi, pasal tak jadi. Boleh minta balik. Tapi bayar semula lah RM7 kan. Itu semua. Itu kena faham tu. Kemudian yang kedua, furu' yang di bawah kita, iaitu anak cucu kita, syarat wajib bayar zakat, syarat wajib kita tanggung mereka 3. Pertama, mereka itu fakir dan juga iaitu budak. Fakir dan kecil, fakir dan lumpuh, tak boleh bekerja, fakir dan gila. 3 benda itu disebut dalam matan Nabi Syuja'. Jadi, kita ambil mudah. Anak kita dah tak kecil. Dia dah besar dah. Okey, walaupun dia tak ada duit, tapi dia bukan kecil. Maksudnya dah besar. Apa makna besar? Dah balik. Umur 15 katalah. Kan? Mudah ambil balik dengan umur. Umur 15, umur 16, dia dah balik. Kita pergi bayar terus zakat fitrah untuk dia, tanpa minta keizinan dia. Itu tidak sah zakat fitrah tu. Tidak sah, tuan-tuan semua. Kena bayar semula. Kenapa tidak sah? Sebab anak yang bukan di bawah tanggungan kita, kita tak boleh bayar zakat fitrahnya terus, melainkan dapat keizinan daripadanya. Sedangkan anak yang dah balik, dari segi hukum fiqahnya, bukan termasuk tanggungan kita. Bukan termasuk tanggungan kita. Walaupun kita ada tanggung lagi dalam situasi kita hari ni, kita tanggung lagi. Anak apa benda tingkatan 4, tingkatan 5 pun tanggung lagi. Kan, maksudnya lagi. Tetapi tanggungan tadi tidak menjadi suatu kewajipan dalam fiqh mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dia termasuk di dalam ihsan saja, belah kesian mak ayah kepada dia. Lalu bila nak bayar zakat fitrah, tuan-tuan kena cakap ke dia, abang, ayah nak bayar zakat fitrah ke abang ni. Okay? Boleh bayarlah ayah. Dia bagi izin, barulah jadi sah kita bayar. Kenapa kena minta izin dengan dia? Sebab dia bukan tanggungan kita lagi. Allah tanggung, tak payah. Itu memang wajib bayar. Kan? Tak payah minta izin lah. Contoh isteri, tak payah. Ya, yang saya nak bayar zakat fitrah ni untuk awak ni. Boleh ke tak? Tak payah minta, bayar terus pun tak apa. Kita tanggung. Anak-anak kecil, tak payah minta, bayar. Dia tanggungan kita. Itu zakat fitrah. Okey? InsyaAllah. Baik, malam besok, insyaAllah kita sambung kepada perkara yang berkaitan dengan puasa. InsyaAllah, esok Selasa, Rabu, insyaAllah kita tamatlah 2 kali kuliah untuk bab puasa ni. Mudah-mudahan kita boleh tamat. Sebab puasa ni kita dah buat sebelum ni. Tuan-tuan boleh tengok rakaman-rakaman yang sebelum ini. Tentang kita boleh buat rakaman, tuan-tuan boleh tengok rakaman-rakaman yang sebelum ini tentang puasa. Okey, insyaAllah. Mic ni jatuh tadi. Putus baik, saya nak tengok soalan. Mana ni start soalan? Okey. Start dengan soalan saudara Fendi. Soalan semalam yang tak sempat nak jawab. Tentang saf solat jenazah. Memang kena rapatkan ke depan ke? Sebab ana pernah solat jenazah yang mana saf tak dirapatkan ke depan. Kalau berdiri seperti solat jemaah biasa, tak ada masalah. Nak berdiri solat seperti biasa pun boleh. Nak rapat pun boleh. Sebab apa? Sebab dalam sembahyang jenazah dia tidak ada rukuk dan sujud.
Kalau dirapatkan pun tidak ada masalah. Kalau dijarakkan dengan jarak yang macam biasa pun tak ada masalah. Cuma jangan lebih daripada tu. Kalau lebih daripada tu tak boleh, tak dapat pahala berjemaah kerana jaraknya melebihi 3 hasta. Maka paling maksimum pun 3 hasta. Okey, tuan-tuan boleh rapat, tuan-tuan boleh ke belakang. Terpulanglah, tak ada masalah. Cuma kebiasaan masyarakat kita sembahyang secara rapatlah. Kalau di Masjidil Haram kita tak rapat pun sebab habis pada sembahyang jenazah, terus kita bangun, habis sembahyang fardu kita sembahyang jenazah. Kan? Duduk dalam sah yang biasa. Tidak ada apa-apa masalah. Nak rapat pun boleh, tak nak rapat pun tidak ada masalah. Okey? Tentang binatang yang dilepaskan untuk makan di padang itu, walaupun tak cukup nisab atau jumlah ekor yang dikenakan zakat, perlu dibayar zakat juga. Tak, zakat mesti cukup nisab dan cukup haul setahun. Dan syarat dilepaskan fi kalain mubah, pada padang yang harus. Jadi maknanya itu antara syarat-syarat wajib dibayar zakat ternakan. Jadi kalau tak cukup nisab tak wajib. Jadi zakat ternakan nisab dia minimum 40. Kan? Bukan semua kambing. Kambingnya syaratnya tadi yang apa tadi? Yang dilepaskan. Makan dia bukan kita bagi makanan. Kalau kita yang bagi makan, kita beli ke, kita cari makan ke, kan? Itu semua tak wajib zakat. Okey? Sebab Islam ni tidak menzalimi kita. Jadi kerana kita ni dah macam bela lembu ni, bela binatang ni senang sangat, kan? Mudah sangat. Lepas gitu. Jadi oleh kerana kesenangan kita dapat itulah Allah Ta'ala tetapkan bayar zakat. Ada pun orang ni dia kena keluar modal, beli dedak, beli rumput, beli apa. Yang ni tak kenalah zakatnya. Zakat haiwan pun kena zakat ternakan dan zakat berniaga ke? Jadi kedua-dua kena bayar juga ke? Saudara awam Taha. Baik. Zakat perniagaan, zakat ternakan. Jadi kalau kita bela dan juga untuk berniaga. Kalau zakat ternakan dah kena zakat, zakat perniagaan belum lagi. Contoh macam mana? Contohnya lah kambing tadi dah cukup 40 ekor. Tetapi dinilaikan kambing tadi tidak sampai dengan harga 85 gram emas, ataupun dengan duit sekarang, nisab sekarang di Selangor lebih kurang 16,000. Mungkin kambing tu murah sangatlah waktu tu kan. Sekarang tak lah 1,000 seekor. Jadi 40 ekor tak sampai lagi 16,000 nisab sekarang. Jadi bermakna dari sudut binatang ternakan dah kena zakat. Tetapi dari sudut zakat perniagaan dia tak kena. Maka dia bayar zakat ternakan. Kalau sebaliknya, dia dari sudut zakat binatang ternakan tak kena lagi. Baru 38 ekor kambing. Tetapi dinilaikan harga kambing tadi dah cukup 85 gram emas, iaitu 16,000 lebih. Sekarang nisab di Selangor, maka kena bayar zakat perniagaan. Kalau dua-dua cukup, contohnya dah ada 60 ekor kambing, lebih 40. Okey, kena zakat binatang ternakan. Kemudian dari sudut zakat perniagaan pun kena juga. Sebab apa? Sebab dinilaikan 60 melebihi 16,000 ringgit, katalah. Maka apa nak bayar yang mana? Bayar satu saja, zakat ternakan. Jadi didahulukan zakat ain, zakat diri binatang tadi daripada zakat perniagaan. Kenapa soalannya? Soalannya kerana zakat ain tadi ijma' ulama. Ijma' ulama. Tidak ada khilaf. Adapun zakat perniagaan ni ada khilaf. Ada ulama yang kata tak wajib. Seingat saya mazhab Hanafi. Dia kata zakat perniagaan ni tak wajib. Okey. Jadi bukan kena bayar dua-dua, tak. Satu saja. Kalau dua-dua wajib, pilih zakat ain. Okey. Emas yang kita pajak kena zakat tak? Ya, emas tu emas kita lagi. Pajak. Emas tu emas apa? Emas kita. Belum jadi milik kedai pajak lagi. Kan? Ataupun kita cagar. Senang cagar lah bahasa mudahnya pajak ni. Tuan-tuan
Tuan bawa emas tu kat saya, Ustaz. Saya ni nak duit ni dalam 20 nak buat modal perniagaan dan sebagainya. Ini barang kemas saya. Cagaran dia. Okey. Saya kata saya pegang lah. Okey. Dia pun setuju. Saya pegang. Tapi barang kemas ni saya punya ke? Belum saya punya lagi. Sebab duit tu belum sampai tempoh lagi. Belum lagi dia kata tak mampu bayar lagi. Bila dah sampai tempoh yang dah matang hutang tadi, dia pun datang jumpa saya, Ustaz. Allah, tak mampulah hai bayar ni. Ambil lah, jual lah barang kemas tadi. Dijual. Dapatlah 30,000 barang kemas tadi. Hutang saya 25,000. 5,000 lah tadi baki dipulangkan kepada tuang dia. Itu cara sebenar bergadai. Jadi maknanya barang tadi bukan cuma cagaran ataupun peneguh. Jadi masih lagi barang tuan-tuan. Jadi oleh itu barang kita lah yang bayar zakat. Okey, baik. Apa ni Haris? Syarat nombor 1. Syarat yang mana Cuba tulis dulu syarat apa yang tak faham tu. Haris. Gerai makan, saya dah jawab tadi. Kalau dia asim setiap hari 2.5%, okey ke Ustaz? Dia asim setiap hari ni, dia sama ke kalau asin setiap hari dengan asin hujung tahun? Jumlah akan jadi sama ke tak? Okey. Jadi dia gini, kalau asin setiap hari ni, dia tak semestinya hujung tahun tu sama. Sebab kadang-kadang 2.5%, 25% kan? Tetapi duit yang ada dalam bank tadi, kita guna ke apa semua. Tapi kalau sama, kita kira, kalau cuba tu kalau 25% asing setiap hari, dengan diasingkan di hujung tahun, dia jadi sama nilainya. Tak apa lah. Cuma dia nak asing awal, tak berat di hujung tahun nanti kan. Boleh juga. Tapi mesti jumlahnya jadi keluarnya sama. Itu je. Jumlahnya keluar di hujung tahun sama. Sebab zakat bayar pada hujung tahun. Bayar keluar awal ni tak wajib. Tapi dia inisiatif dia sendiri. Nak cadang dulu. Tak tepi dulu. Itu terpulang lah. Tapi tidak jadi wajib lagi. Kurang faham bab sewa rumah tadi. Sewa rumah ni perniagaan kan. Kita sewa rumah kita perniagaan. Tapi dia berniaga apa? Dia berniaga manfaat. Dia bukan berniaga fizik. Tuan-tuan semua, dalam bab muamalat, dia ada dua. Dia jual barang, dia panggil jual beli. Ni ada barang. Okey? Okey, dia pun beli barang ni. Beli barang sekali dengan manfaat. Okey? Sekali dengan manfaat. Manfaat apa? Kalau kita kata motor, beli motor. Apa manfaat kegunaan motor tu? Untuk naik kan? Beli barang sekali dengan untuk naik. Itu dia panggil jual beli. Ada orang yang jenis jual apa? Jual manfaat saja. Jual kegunaan daripada motor tadi. Apa kegunaan motor? Iaitu naik. Jadi kita panggil apa? Sewa. Tapi sebenarnya sewa tu maksudnya jual manfaat. Kan? Jadi barang jualannya tak ada lah. Pasal manfaat ni bukan benda fizikal. Jadi yang kita dapat sewa tu tadi, kita catat lah. Catat. Maka akhir tahun, apa yang kita catat tadi, sewa tadi, kita campurlah dengan duit kita dan sebagainya yang ada dalam bank dan keluarkan zakat 2.5%. Sebab sewa tu pun termasuk dalam perniagaan. Termasuk dalam perniagaan. Kita sewa rumah kat orang. Bukan kita menyewa dengan orang. Okey. Seandainya seorang itu membayar untuk ibunya, tapi dia tak minta izin dulu, jadi zakatnya tidak sah. Jadi bagaimana untuk dia mengqadakan zakatnya yang tidak sah itu? Qada sekarang lah.
Qadha ni mana-mana lepas keluar waktu lah. Kan. Katalah dulu bayar tak sah pasal tak minta izin. Mak kita pula bukan tanggungan kita sebab dia kaya. Dia ada tanah. Bergelung-gelung kan. Orang kampung banyak tanah. Kaya lah kan. Tanah tu pun harta juga, tak semestinya duit. Jadi dia kaya lah. Kalau dia jual sekeping tanah dia tu, boleh hidup sampai 2, 3, 40 tahun dengan duit tu kan. Dia ada berkeping lagi tanah. Maka dia kaya. Maka kita bayar dah dekat dia, maka tidak sah. Maka macam mana nak qadha? Bayar sekarang lah. Kita cari. Kita minta izin kat mak kita. Zakat yang kita bayar tahun lepas tak sah. Nak bayar semula. Dia kata, bagi izin mak? Saya bagi izin lah. Mak bagi izin. Kita pun ambil lah duit RM7 ni. Carilah siapa-siapa. Asnaf. Kan? Ya, 8. Salah satu daripada 8 asnaf. Fakir, miskin, Ibn Sabil dan sebagainya tu. Jumpalah fakir miskin. Fakir atau miskin. Fakir satu, miskin satu. Kan? Jumpa, bagi. Kita pun sebelum bagi niat. Inilah zakat fitrah untuk mak saya. Daripada mak saya. Kerana Allah Ta'ala. Niatlah. Zakat fitrah tu satu lagi. Niat. Sebab kadang-kadang ada orang bayar zakat fitrah tak niat. Dia baca hak depan tu. Dia tak ada pun dalam hati dia. Dia baca saja. Niat tu mesti dalam hati. Cuma kebiasaannya kita baca tu terlintas sekali dalam hati lah. Tapi niat tu maksudnya dalam hati. Bukan lafaz. Dia bukan jenis jual beli, kena ada akad. Zakat ni bukan jual beli. Jual beli ialah saya jual, saya beli, kena ada akad. Zakat ni bukan ada akad. Dia tidak ada akad. Dia kena niat. Jadi yang ditunjukkan kat kertas, kat amil tu, suruh baca tu, itu niat. Kita tak payah baca pun tak apa. Niat dalam hati pun tak apa. Kalau baca tak ada niat dalam hati, tak ada juga. Cuma kebiasaannya bila disebut di mulut, adalah dalam hati. Melainkan orang tu masa baca dia khayal ke benda lain. Okey, jadi qadha sekarang lah boleh qadha bila-bila masa sajalah. Sebab benda qadha ni tak tentu bila waktu dia dah. Maksudnya anak 5 tahun, Omar Amir, maksudnya anak 15 tahun ke atas perlu cari sumber pendapatan sendiri. Lah jika bapaknya tak nak beri duit belanja ya Ustaz. Yalah kalau ikut hukum gitulah, kan? Cuma situasi kita ni sekarang ni, kita tak adalah buat macam tu. Cuma kalau budak tu contoh di kampung, kan? Ulu-ulu kan? Tingkatan 2 dah berhenti sekolah. Tak sekolah dah. Mak ayah tak larat dah nak tanggung tak sekolah. Kan? Habis masuk balik, dia dah balik. Tingkatan 3 dah balik lah 15. Mudah kata ambil balik dengan umur 15. Kadang-kadang boleh balik sebelum pada tu kalau dia ada mimpi. Okey, dah 15. Dia dah balik dah. Ayah kata kau sekolah pun tidak. Pergilah kerjanya. Kan? Cari kerja. Okey. Boleh lah. Itulah sepatutnya. Cuma kalau anak tu bersekolah, biasanya masyarakat kita ni, kita tanggung lah. Terutama sekali kalau menuntut ilmu agama. Dan budak tadi cerdik. Budak tadi tu cerdik. Dan dia menuntut ilmu agama. Mana nampak ada kecerdikan padanya. Yang dia menyebabkan dia ni boleh jadi ulama, qadhi, mufti dan sebagainya. Maka ulama kata, walaupun dia dah balik, tetap wajib dia, mak ayah dia wajib tanggung dia lagi. Sebab kalau dia berhenti belajar, untuk bekerja, maka rugi. Pasal ilmu agama ni penting. Jadi rugi. Tak ada orang yang nak belajar, nak mengembangkan ilmu agama dan sebagainya. Sebab bukan semua orang yang boleh pandai ilmu agama. Tengok budak ni cerdik. Mengapa nahu boleh apa semua kan. Dengan fiqh, dengan tafsir apa, cerdik. Tapi dia kena belajar lagi pasal ilmu agama ni dia jauh perjalanannya. Watulu zaman. Kata syair tu kan. Lan tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika anha bibayanin. Kan? Tidak akan dapat ilmu itu melainkan dengan 6 perkara. Aku nak cerita kepada kamu kan. Zaka'un wa hirsun wa bulghatun. Kan? Zakat, cerdik, ada harta, kan? Dan ada 6 lah semua tu. Dulu hafal tu tak ingat dah sekarang. Apa benda kan? Antara syaratnya yang terakhir watulu zaman. Maknanya kena panjang masa. Jadi lama masa. Jadi kalau dia berhenti belajar, menyebabkan dia tak boleh fokus pada ilmu dia, mana rugilah ilmu agama. Jadi dalam kes macam ni ulama kata wajib ditanggung lagi oleh mak ayah dia walaupun dia dah balik. Tapi kalau macam situasi tadi, dah tak belajar, tak sekolah, bagaimana dengan zakat fitrah untuk ibu angkat? Ya sama, ibu angkat bukan tanggungan kita, tak termasuk dalam
kewajipan kita tanggung. Sebab saya dah sebut pada awal tadi, nafkah ni ada dua je sekarang ni. Kan, dunia sekarang ni ada dua. Hamba abdi dah tak ada. Perkahwinan dan qarabah. Qarabah tu usul yang ke atas dan furuk ke bawah. Ibu angkat tak termasuk. Maka kalau kita nak bayar, boleh. Boleh kita bayar guna duit kita sendiri. Cuma kita kena minta izin daripadanya. Tidak boleh kita terus saja bayar. Tidak semestinya duit daripada dia. Kita nak bayar pun boleh. Cuma kena dapat keizinan daripadanya. Izin tu penting. Dia panggil izin. Samalah kita nak buat korban untuk orang yang lain. Kita nak buat korban. Korban tu ibadat yang perlu kepada niat. Tuan dia duk ada. Kita nak buat korban untuk orang lain. Maka kita kata minta izin dengan dia. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i, berkorban untuk orang mati tak boleh. Melainkan dia pesan masa hidup dulu. Dia wasiat. Sebab apa? Sebab kita tak boleh nak minta izin daripada dia. Korban tu satu ibadat yang ada niat. Bila ada niat, kena minta izin daripada tuan dia. Jadi tuan dia dekat mana? Dalam kubur. Takkan kita nak minta kat kubur. Mak, saya nak buat korban untuk mak ni. Boleh ke tak? Dia pun jawab dalam kubur. Boleh. Lagi balik kita. Kan? Sebab itulah maknanya tak boleh. Sebab dia perlu kepada niat. Bayar tu mesti minta izin juga. Okey, Ustaz Aswadi. Clear molek muka Ustaz. Azri Muhammad Nur. Okey. Clear pasal lampu ni. Apakah boleh kita gandakan bayaran zakat, Ustaz? Ganda tak apa. Zakat ni kita bayar lebih, alhamdulillah. Dia kurang je tak boleh. Apa-apa pun bayar lebih tak apa. Hak zakatnya setakat tu saja. Hak lebih tu adalah benda yang sunat. Zakat fitrah ini perlu bayar pada amil atau bolehkah kita bayar terus kepada penerima zakat? Boleh kita bayar terus pada penerima zakat. Nak bayar pada amil pun boleh. Dari segi hukum fiqh tak ada masalah. Yang penting asnaf. Amil tu salah satu daripada 8 asnaf. Kan? Kita bayar ke amil pun dia asnaf juga. Bayar sendiri pun boleh juga. Yang penting kita bayar tu betul asnaf. Kalau kita tak confirm, baik bayar kepada amil. Kan? Mungkin kita, ini yo ke asnaf Sebab kalau tak betul asnaf, zakat tu tak sah. Kena bayar semula. Kita bayar-bayar tengok, dia bukan asnaf lah. Aku ingat miskin. Rupa kaya kata dia. Allah, duit banyak berkepuk-kepuk dalam bank. Aduh, tak jadi Kena bayar semula. Jadi ada risiko lah di situ. Kita bayar ke amil, selesai masalah. Amil tu dah asnaf dah. Jadi dah zakat kita. Hak dia nak bagi kat siapa itu tanggungjawab dia pula lah. Kalau kita bagi sendiri, tak kena, tak jadi. Kena qadha. Katalah kita bagi. Zakat tahun lepas dah bagi dah. Tahun ni kita tengok, rupanya dia jenis pakai baju buruk je. Jenis pakai baju macam tu. Rupanya dia orang kaya. Kan? Duit banyak. Jadi tak jadi zakat tadi. Sebab tak kena pada asnaf. Soalan Abang Idrus, benarkah anak perempuan yang sudah akil baligh tapi masih belum berkahwin, masih di bawah tanggungjawab ibu bapanya, dibayarkan zakat fitrahnya sehingga dia berkahwin? Mohon pencerahan. Kalau ikut mazhab Syafi'i, tidak. Mazhab Syafi'i, lelaki ke perempuan wajib ditanggung sampai kepada usia baligh saja. Melainkan jika dia tak mampu bekerja. Kan? Apatah lagi kalau dia tubuh badan dia mampu bekerja. Tubuh badan dia mampu bekerja. Bukan dia dah ada kerja, dia mampu. Macam budak sihat, umur 16 dia sihat. Maknanya kalau dia kerja boleh. Tetapi kerana dia belajar apa semua, kita tak bagilah dia kerja. Kan? Tak bagilah dia kerja, maka dia pun belajarlah. Tapi dari segi nafkahnya bukan dah kewajipan kita. Kita tanggung itu atas belah ihsan saja. Sebenarnya tuan-tuan semua, kalau kita belajar bab nafkah, sebenarnya banyak benda yang kita buat ni bukan dah wajib, ihsan. Pada isteri pun sama. Isteri bukan wajib beri duit. Yang disebut dalam kitab fiqh yang wajibnya hanya makan, minum, tempat tinggal. Kalau dia jenis keluarga, dia ada orang gaji, kena sediakan orang gaji kat rumah. Kan? Dan alat-alat membersihkan badan dan sebagainya. Itu saja. Duit dah. Kita dah beli pakaian. Pakaian bukan hari-hari. Ikut adat kebiasaan lah. Makan, minum kita dah beli, makan. Habislah, selesai dah nafkah. Tapi kadang-kadang kita bagi lagi. Makan, minum kita dah beli. Bagi lagi duit bulanan, 100, 200. Yang bagi duit tadi itu bukan nafkah wajib.
Itu benda yang sunat. Besar pahala suami tu. Tapi jangan pula dengar malam ni, tak payah bagilah kalau gitu. Teruskan benda yang baik itu. Alhamdulillah, benda-benda baik ni kita teruskan. Sama juga dengan mak kita pun. Mak kita bukan wajib kita bagi pun kalau dia kaya. Tapi kita bagi itu sunat. Dia wajibnya bila dia miskin. Kan kita dah sebut tadi. Okey. Kalau zakat pendapatan, misalnya bonus kita dapat setiap tahun, tapi kita tak bayar 4 tahun. Kalau kita qada, adakah berdasarkan pada nilai emas tahun atau tahun semasa? Zakat pendapatan ni dia susah sikit tuan-tuan semua. Sebab apa? Sebab dia tidak ada... Sebenarnya zakat pendapatan ni bagi saya, dia tidak ada kiraan yang fix untuk kita tolak tu. Lepas pada tolak anak, isteri apa semua, yang tinggal tu baru kita bayar zakat pendapatan. Tapi ini cerita mazhab Syafi'i lah. Dalam mazhab Syafi'i tidak ada zakat pendapatan. Sebab apa? Sebab zakat tu, asalnya zakatnya, apa yang kita simpan, melebihi daripada keperluan kita. Bila kita simpan, melebihi daripada kita tak guna. Maknanya dia lebih daripada keperluan kita lah. Dalam bank, setahun, bila setahun ada dalam bank, kita kata ada di bank ke, di tangan ke, lebih daripada nisab 16,000 sekarang, bayarlah zakat tu. Kalau gaji kita, kalau kita guna semua apa semua, kan, tak adalah zakatnya yang dibayar, pasal dah guna semua. Kadang-kadang keperluan seseorang tu berbeza. Cara kehidupan pun berbeza. Mungkin orang sini makan ikan. Mungkin keluarga ni dia tak biasa makan ikan. Hari-hari kambing. Dia makan ikan muntah. Kambing mahal. Jadi gaji sama 3,000. Yang ni boleh simpan banyak. Yang ni habis langsung. Sebab tu zakat pendapatan benda yang agak susah nak ditentukan. Cuma tengoklah kiraan apa yang dikira oleh lembaga zakat. Dia lebih pada kiraan yang orang kata tidak fix sangat lah. Tu. Jadi kalau zakat pendapatan ni untuk tentukan yang lebih sesuainya, tanya lembaga zakat lah. Lembaga zakat. Dia tengok, lepas tu dia tolak kegunaan kita dan sebagainya. Barulah dia kira. Ustaz, zakat pendapatan, misalnya bonus dapat... Okey, dah baca ni. Abang Said, salam. Boleh ke keturunan Said terima zakat? Baik, sebenarnya dalam mazhab Syafi'i, keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib tidak boleh menerima zakat. Kalau Said ini bersambung dengan keturunan ini, bersambung, dia punya silsilah ni sampai kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Bani Hashim dan Bani Muttalib. Bani Hashim maksudnya anak cucu Hashim. Muttalib pak saudara Nabi sallallahu Abdul Muttalib datuk Nabi, kan? Kemudian pak saudara pada datuk Nabi itu Muttalib nama dia. Bani Hashim, Bani Muttalib. Jadi mudah-mudahan Said ni yang sampai kepada Nabi lah, sampai kepada keturunan Nabi, betul ada silsilah dia. Maka kalau mengikut hukum asal mazhab Syafi'i, maka tidak boleh menerima zakat. Kenapa mereka tak boleh menerima zakat? Kerana datuk mereka, itu Nabi SAW, tidak boleh menerima zakat. Maka anak cucu mereka pun tidak boleh menerima zakat. Jadi Said yang keturunan sampai kepada mereka itulah. Tu. Jadi, tetapi mengikut sebahagian ulama, Said bila sudah tidak mendapat 1/3 daripada 1/5 harta rampasan perang, boleh menerima zakat bila dia miskin. Sebab asalnya Said ini, harta rampasan perang, kita bila berperang, kita ambil harta rampasan perang, bagi 5. 4 bahagian ini untuk orang-orang yang berperang. Dia ada cara dia. 3 bahagian untuk orang yang berkuda, 1 bahagian untuk orang yang naik jalan kaki. Okey. 1/5 lagi ni, bagi 5 kan. 4 bahagian tu untuk semua tentera. 1/5 lagi ni, maka dibahagikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1 bahagian. Bahagian kedua dibahagi kepada anak yatim. Bahagian ketiga dibahagi kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib.
Jadi yang dibagi kepada Rasulullah tadi, bila Rasulullah wafat, dibagi kepada maslahah orang Islam lah. Jadi maknanya ada satu bahagian daripada 1/5 tadi, ada bahagian untuk Bani Hashim dan Bani Muttalib. Said-Said ni lah. Tetapi hari ni, kerajaan mana yang bagi daripada harta rampasan perang ni? Harta Baitul Mal dibagi kepada ni, yang rampasan perang tu. Tak ada kan? Kita pun tak berperang sekarang. Maka ada sebahagian ulama' mengatakan, bila tidak dapat daripada bahagian tu tadi, maka boleh Said ini menerima zakat. Jadi ada qaul lah dalam mazhab Syafi'i sendiri pun ada qaul. Tak ingat siapa yang berdapat macam tu, rasa Imam Istikhri rasanya. Jadi boleh kita taklid pada qaul tu kalau kita tengok saudara kita ataupun sahabat-sahabat kita yang berketurunan Said, dia susah, Said Sharifah, boleh kita taklid pendapat tadi. Cuma bagi saya sendiri, afdal kita ambil duit lain. Dan kita bantu. Terutama sekali kalau keluarga Said ni susah, adalah menjadi tanggungjawab kita menjaga mereka, kerana mereka adalah anak cucu keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena memuliakan mereka sebagaimana kita memuliakan datuk mereka, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nampak ada Said-Said yang susah apa semua, utamakan bagi hadiah kepada mereka. Hadiah sedekah boleh, zakat je tak boleh. Okey, baik. Adakah 6 jenis zakat tadi boleh dibayar terus pada asnaf? Ya, sama boleh bayar terus asnaf. Asnaf, amil tu pun asnaf juga kan? Wal amilina 'alaiha. Ada 8 kan? Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, dalam surah Taubah. 8 asnaf tu salah satunya amil. Amil tu pun asnaf juga. Kan? Jangan kita kata boleh dibayar terus pada asnaf. Apa maksud asnaf? Asnaf tu golongan. Berapa golongan zakat? 8. Salah satu daripada 8 tu siapa? Amil. Amil tu pun asnaf juga. Bayar kepada bukan asnaf tu tak boleh. Cuma masyarakat kita bila sebut asnaf, dia faham orang fakir miskin. Ni asnaf ni. Kan? Jadi kalimah asnaf tu jadi menakutkan. Allah panggil aku miskin pula. Kan? Amil tu pun asnaf juga. Asnaf tu maksud mana? Golongan. Kan kita belajar bahasa Arab, asnaf jamak kepada sonfun. Sonfun tu satu golongan-golongan. Asnaf golongan-golongan. Jadi golongan-golongan yang boleh terima zakat. Itu. Cuma Melayu kita bila sebut asnaf, tu orang fakir miskin tu. Tu siapa tu? Asnaf. Silap faham tu. Silap faham. Asnaf bukan fakir miskin. Asnaf tu maknanya golongan yang boleh menerima zakat. Amil pun asnaf. Fisabilillah pun asnaf. Orang musafir pun asnaf. Syarat barang kemas perempuan. Syarat barang kemas perempuan, Aris. Syarat tak wajib bayar zakat bagi barang kemas perempuan. Syarat pertama, barang kemas tadi adalah digunakan secara penggunaan yang dibenarkan oleh syarak. Mubah, harus. Maksudnya barang kemas tadi digunakan oleh siapa? Perempuan. Perempuan boleh pakai tak barang kemas? Barang emas? Boleh. Kalau barang kemas tadi kepunyaan siapa? Lelaki. Boleh tak lelaki pakai barang kemas? Tak boleh. Haram. Mana boleh lelaki pakai barang emas? Jadi yang lelaki punya kena bayar zakat walaupun di atas nama barang kemas. Malam ni line tak clear? Tak dengar ke apa Syed? Bagaimana zakat fitrah anak angkat? Zakat fitrah anak angkat, maka kewajipan bayar zakat fitrah itu adalah bapaknya, bukan bapa angkat. Bapaknya yang wajib tanggung nafkah. Okey? Jadi kalau kita bapa angkat nak bayar, kita kena minta izin daripada siapa? Daripada bapaknya yang sebenar. Kalau kita tahu bapak dia lah. Kalau tak tahu, maka yang bayarnya adalah hakim sebagai bapa bagi sekalian orang Islam. Imam lah kot, qadi ke apa. Gitulah. Cuma kalau kita tahu, kita minta izin lah dengan bapa dia yang asal. Sebab gitu kan tuan-tuan semua. Sama juga dengan anak tiri. Anak tiri bukan tanggungan kita, bapa dia yang asal tanggung. Kita ada anak tiri seorang, kita menikah. Perempuan tadi ada anak.
Jadi bapak dia tak peduli. Kita lah duk tanggung bagi makan apa semua. Zakat fitrah siapa yang bayar? Bapak betul dia yang bayar. Bukan kita bapak tiri yang bayar. Kalau kita nak bayar, kita kena minta izin dengan dia. Bang, ni anak abang ni saya nak bayar zakat fitrah ni. Boleh ke? Bayarlah, alhamdulillah. Jimat duit aku RM7. Dia kata kan. Jadi tapi dari segi susunannya kena minta. Pasal bukan kita yang bertanggungjawab ke atas nafkah budak itu tadi. Dari segi hukum fiqahnya. Jadi nak bayar zakat fitrah ni dia kena faham bab nafkah. Okey, walaupun memang kita dah bagi duit apa semua, tapi sebenarnya bukan tanggungjawab kita, tetapi tanggungjawab mak ayah dia sebenar. Ali, kalau selama ini bapa tak pernah minta izin anak yang balik untuk bayar zakat fitrah, jadi siapa yang kena qada zakat fitrah itu, anak atau bapa? Jadi dia siapa yang wajib bayarnya? Yang wajib anak yang balik tadi. Baik, anak balik ada duit tak? Tak ada duit. Tak ada duit, tak wajib bayar zakat fitrah. Sebab syarat wajib bayar zakat fitrah kan tadi. Yang ketiga, yasar. Dia ada duit, ada kesenangan. Dia tak ada duit. Tak ada duit, tak wajib bayar lah. Tak wajib bayar. Jadi yang wajib bayar zakat fitrah ni orang yang ada duit. Jadi maknanya yang bayar tadi ialah bapak dia lah. Yang bayar ni dia sendirilah. Kalau dia nak bayar. Tapi dia tak ada duit. Duit simpan pun tak ada, apa tak ada. Tak wajib lah. Duit zakat fitrah wajib bayar di negeri kita dudukkan. Wajib dibayar di tempat orang yang kena bayar zakat fitrah itu duduk. Kalau katalah saya duduk di sini. Katalah anak saya duduk di Amerika. Contohnya. Anak yang saya wajib bayar zakat fitrah di Amerika. Maka zakat fitrah tadi dibayar di Amerika untuk budak tadi. Di tempat dia duduk. Jadi macam mana nak bayar? Saya wakil lah kat siapa-siapa di sana. Kan? Untuk bayar untuk anak saya yang masih kecil yang duduk di Amerika. Jadi dibayar di tempat orang yang wajib dibayar itu berada. Kalau saya duduk di Amerika, anak saya duduk di Malaysia, maka untuk anak saya tu dibayar di Malaysia. Untuk saya bayar di Amerika. Bayar di tempat kita berada pada malam hari raya. Ada beza ke zakat fitrah dan sedekah wajib? Tak ada beza, nama je. Zakat fitrah lah. Sedekah wajib tu zakat. Sedekah ni dia ada dua. Sedekah sunat. Sedekah sunat bukan zakat. Sedekah wajib, zakat. Zakat fitrah itu di bawah satu bahagian daripada sedekah wajib. Sedekah wajib dengan zakat itu benda sama. Boleh panggil sedekah wajib, boleh panggil zakat. Kan? Dan di bawah komponen zakat itu ada zakat fitrah, zakat perniagaan, zakat tanaman, zakat ternakan, zakat rikas, zakat galian. Itu. Sedekah wajib tu sama dengan zakat. Sedekah sunat. Kau apa dah ni? Woi, lewat dah ni. Lah. Seorang wanita yang telah bercerai, siapakah yang perlu bayar zakat fitrah untuk dirinya dan anak-anaknya? Terima kasih Ustaz. Seorang wanita yang telah bercerai, siapa yang tanggung dia? Dia sendiri tanggung diri dia. Kan? Tak ada siapa tanggung dia. Dia dah balik. Suami tak ada tanggung. Kalau bapa wajib tanggung, dia belum balik. Dan dia tak sihat. Dia dah sihat. Dia boleh bekerja dan sebagainya. Okey, dia tak ada duit, Ustaz? Tak ada duit, tak wajib bayar zakat fitrah. Itu je. Kan? Nak bayar apa? Zakat tu kan dia ada syarat yang ketiga saya baca tadi. Zakat fitrah, yasar. Yang ni ada kesenangan, ada kelebihan duit. Tak ada duit, tak wajib bayar zakat fitrah. Duit tu pun bukanlah kena banyak sangat kan tadi. Jadi yang tanggung zakat fitrahnya ialah dirinya sendiri. Sebab tak ada orang tanggung dah. Suami tak ada tanggung dia. Mak ayah dia tak tanggung dia dah. Pasal dia dah besar dah. Dah tua dah, 40, 50 dah bercerai dengan suami, umur 40. Mak ayah nak tanggung lagi ke? Tak dah. Dia tanggung diri sendiri dah.
Jadi siapa yang bayar zakat fitrah? Dia sendirilah kalau dia ada duit. Banyak lagi naik soalan ni. Bayar zakat fitrah 2 kali. Boleh ke hukum Ustaz? Satu di tempat cari makan kerja. Nak buat apa nak bayar zakat fitrah 2 kali? Ni sekali saja yang wajib. Kan? Tak payah bayar 2 kali. Kalau kata bayar, lepas pada tu sedekah sunat je lah. Dia tak jadi zakat fitrah. Jadi zakat fitrah tu sekali saja. Melainkan zakat fitrah tu tak sah. Jadi zakat fitrah dia mengikut mazhab kita Imam Syafi'i dibayar di tempat yang kita berada pada malam raya. Kerana zakat fitrah itu wajib. Zakat fitrah itu wajib bila masuk malam raya baru jadi wajib. Sebelum itu tak wajib lagi. Jadi kita malam hari raya kita berada di mana? Kata contoh kita berada di Kelantan. Sepatutnya dibayar di Kelantan. Pada waktu wajib, zakat fitrah tadi wajib, kan? Kita berada di mana? Di situlah kita bayar. Bukan kita bayar di tempat cari makan. Dia tidak ada kaitan tempat cari makan. Sebab dia bukan zakat harta. Zakat fitrah ni bukan zakat harta. Zakat badan. Dia kena faham tuan-tuan semua. Zakat harta dibayar di tempat cari makan, tempat harta, tempat bekerja. Zakat badan, di mana badan tu berada pada malam raya. Jadi ini penting kena faham. Kadang-kadang orang silap faham. Dia kata zakat fitrah pun dibayar di tempat kerja. Lain. Tempat kerja tu bayar zakat harta. Itu kena faham. Sebab apa? Sebab di situlah tempat harta kita. Sebab dalam mazhab Syafi'i tak boleh pindahkan zakat. Maksudnya dibayar di tempat sama. Dibayar di harta di situ, bayar di situ. Tetapi zakat fitrah dia bukan zakat harta, zakat fitrah. Fitrah ni apa? Diri kita. Fitrah manusia. Kan? Dipanggil juga zakatul abdan, zakat badan. Jadi di mana badan tu berada pada waktu wajib, di situlah tempat bayar. Maksudnya kalau kita beraya di Kelantan, katakanlah sepatutnya bayar di Kelantan. Tetapi ada qaul dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan boleh memindahkan zakat. Zakat tu boleh pindah. Sebab tu ada orang yang kerja di Selangor, bayar zakat di Perlis. Kan? Ada orang yang kerja di Selangor, bayar zakat di Kelantan. Kan? Kenapa? Kerana mengikut qaul boleh memindahkan zakat. Pindah-pindah. Jadi atas qaul ini, boleh kita bayar zakat di Selangor, beraya di Kelantan. Sebab sepatutnya tak boleh pindahkan zakat. Jelas tu? Kena bezakan di antara zakat fitrah dengan zakat harta. Dia tak sama bab dia. Kalau yang berniaga online, samalah perniagaan tadi. Dicatatkan hasil masuk. Catat. Cukup tak setahun berniaga. Tengok berapa jumlah masuk tadi. Melebihi 16,000 ke? Bayar zakat lah. Lebih nisab. Kalau tak cukup 16,000, dah. Macam orang jual goreng pisang. Kan? Dia kira lah purata dia, perniagaan dia masuk tiap-tiap hari berapa. Cukup setahun. Adakah 16,000 dapat? Dapat. Bayarlah zakat fitrah. Zakat perniagaan. Apa saja yang kita berniaga. Jadi 4 tadi tu pada asasnya. Kalau tak ada online, mungkin barang tu tak banyak. Kan? Kita ada 1-2 barang je. Cukup setahun, barang tak ada pun dalam kita. Habis dah dijual. Tetapi duit tadi, kemasukan tadi ada. Mana tadi? Last Kalau kita dah bayar zakat fitrah di tempat kerja, tapi kita bayar di kampung, bayar 2 kali Yalah, maknanya dari segi hukumnya tak adalah wajib bayar 2 kali Tapi tuan-tuan nak bayar, terpulang lah. Salah satunya jadi sunat lah. Salah satunya jadi sunat. Okey, insya-Allah. Malam besok tuan-tuan semua, lewat dah ni pukul 11 ni. Ya Allah, Masya Allah. Minta maaf tuan-tuan semua. Kalau dah jawab soalan, tak perasan pula benda lewat dah. InsyaAllah malam besok kita masuk bab puasa. InsyaAllah. Puasa tu, tuan-tuan semua kita baca laju-laju lah tuan-tuan semua. Sebab laju-laju pun tengoklah keadaan besok. Dua kuliah insyaAllah boleh habis lah. Sebab sebelum daripada saya baca Safinatun Najah ni, saya dah baca bab puasa daripada kitab Hidayatus Sibyan. Tuan-tuan boleh tengok balik video-video lama. Jadi ada di situ insyaAllah.
Tadi cuma mungkin kita berulang sikitlah, ulangan dia, insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.